Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini saya biasa akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam tadi kita ada bounce bullish untuk Bitcoin. So adakah pergerakan bullish ini adalah kenaikan yang terus untuk terus naik atas terus sampai 20k, 30k ataupun terus sebulan? Jadi saya akan terangkan di chart kenapa kenaikan ini still lagi kita akan hanyalah kenaikan temporary saja yang nampak. So pun nanti saya akan terangkan di chart apa yang next movement yang possible berlaku dan apakah arah ataupun tanda-tanda untuk kita net drop ataupun kita nak tengok apakah tanda-tandanya sekiranya pergerakan inti nak teruskan kenaikan. Nanti saya akan terangkan di chart. Tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap kita dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So coin market cap currently total market cap berada di mana? Total market cap berada di 859 bilion. So ada sikit tingkatan, kemudian volume 36. So tak ada sebarang perubahan untuk volume malam, sama aja. BTC 38.1 ke 38.3 ke 38.5 ada sikit peningkatan. Ethereum juga meningkat daripada 17.9 ke 18.3. So untuk summary semalam, total market increase banyak 2%, volume drop 2% dan BTC kata ikut, tak ada sebarang perubahan, itu lebih kurang sama aja. Tapi pun tengok price masa ataupun harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 17.2 dengan kenaikan 2.28%. So bila Bitcoin melakukan kenaikan, kita jangkakan untuk altcoin dan juga akan turun naik. So Ethereum hampir 4%, untuk di BNB 2.38%. So line account 29, 3.47 Matic, 2.5 ke Polkadot. So mari tengok semua dalam bullish, semua dalam green candle. So kita akan tengok kenapa green candle disebabkan pergerakan Bitcoin semalam. So inilah pergerakan Bitcoin yang kita tengokkan. Ada movement berlaku kenaikan. So ikutkan semalam Zo ada share. Zo ada sharekan satu channel, nanti Zo akan draw balik, iaitu nanti akan pergi 1 hour. So berdasarkan 1 hour ni di Discord channel malam Zo ada update channel yang semalam pagi semalam, iaitu low ni, to low ini, to draw ini, dan di mana untuk semalam tu jangkakan untuk expectation untuk kita akan dapat kita punya confirmation untuk price breakout ini, di mana breakout ini untuk price menuju kita net level 16k. So apapun kita melakukan huge bound daripada kawasan kita punya support, iaitu kita ada support trend line, kita ada support key level kita dan price bound. So normal untuk berlaku bound di position ni, apapun kita macam juga betul mau expectation untuk drop ke bawah, tapi kita fail untuk dapatkan confirmation untuk drop ke 16k. So now apa yang kita akan buat? So, kita akan tengok data ini, adakah data kenaikan ni data yang aku kata bullish, yang price nak terus melakukan kenaikan, tidak. So untuk yang ni Zul masih lagi nampak price still lagi berada di 17.1. Sebelum ni kita pun berada dah above ni, tapi gagal juga untuk naik ke 17.6 dan kita ada huge resistance kawasan ni. So tak mengejutkan kalau price boleh naik sampai saja di kawasan 17.6 juga kan. Price still lagi boleh daripada swing low ini, daripada higher high ini to swing low bawah ni. Zul akan zoom out sikit. Okey, daripada nanti Zul akan draw daripada yang ni, swing high ini to swing low ini, kita ada resistance yang ini. So bila price belum lagi betul-betul touch kawasan ni, so ada possible sebelum kita drop, price boleh naik lagi di kawasan ni. So walaupun bound kawasan ni, so still lagi belum lagi trigger untuk bullish. So hanyalah untuk short term pump saja. So apa pun kita akan tengok akan market. So untuk currently Zul nak tengok, so adakah kita akan ada movement ke kawasan ini atau tidak. So untuk movement kawasan ni, sebelum ni Zul ada draw kan yang ini, dua trendline ini Zul draw tanpa ada second point. So trendline ini Zul ambil daripada measurement ni, Zul ambil ini dan paste saja kawasan ni daripada dulu. Yang siapa follow tu punya lama, dia akan follow lama Zul, dia akan tahu macam mana Zul draw channel ni. So currently kita akan tengok monitor. So untuk yang ini Zul akan nak tengok sekiranya price breakout channel ni, kita akan jangkakan price boleh naik ke kawasan ni. Tapi adakah momentumnya kuat? Currently untuk berdasarkan RSI di 1 hour pun oversold, overbought. Di 4 hours pun dah hampir overbought. So Zul nak tengok monitor di 4 hours. So kita masih lagi ada pergerakan yang bearish, divergent, dah drop pun. Currently penaikan ni sampai mana, kita akan tengok kan secara Fibonacci. Swing low ini to swing high tu, sebelum dua-dua ni kita akan delete dua ini, delete juga yang ni, dan yang ni kita boleh draw naik atas sikit. Kita timpankan dulu untuk price target ni. So swing high dan swing low kita dah sampai box resistance kita. So kita berada dalam box resistance. So resistance minor ni, so adakah kita akan
rebound balik ke atas ataupun jatuh balik bawah untuk test support ataupun terus melakukan kenaikan. Untuk pergerakan ni dia buat untuk price Bitcoin pun buat pergerakan sikit bullish, iaitu daripada lower low dan buat higher high baru lebih high daripada ni. So ini kita jangkakan ada possible untuk price drop ke kawasan ni, naik atas ataupun sambil kawasan ni, iaitu di kita punya key level 17.1 untuk attack kita punya 17.6. So itu boleh berlaku dalam market, cuma currently yang kita nak tengok di RSI adalah sekiranya berlaku yang ni. So kita nampak kat sini, nanti akan tengokkan mungkin kat sini ternampak, kita akan boleh tengok di 1 hour banyak. 1 hour kita akan possible boleh nampak kita punya bearish divergence, ataupun kita tengok prepare untuk sama ada price ini momentumnya tinggi ataupun tidak. Kita akan tengok di 1 hour. So 1 hour kita akan tengok kat sini sebab apa? Kita akan tengokkan sebelum ni. So sebelum ni price yang sama juga breakout kita punya key level tak sampai pun 76 dan terus berlaku reaction di mana kita dapat bearish divergence ni. So di 1 hour juga menunjukkan yang hit portal point yang sama. Untuk yang ni pergerakan di dalam kawasan ni, kita tengok price kat sini buat ikut kat high ini. High ini dan high ini untuk 1 hour. Nanti tu akan zoom in sikit, tu akan lebarkan sikit, akan nampak ni high ini. Dan kita tengok RSI kat sini di 1 hour. Ni dah 1 hour. 1 hour higher low. So price inilah bearish divergence dan price menuju ke bawah. So currently tu nak tengok pergerakan yang sama juga untuk di Bitcoin, iaitu untuk kenaikan ni. Sekiranya di kawasan kenaikan ni buat flash yang sama, tu nampakkan pergerakan yang lebih kurang sama, iaitu di mana kita ada channel ni, middle channel ni. So price Bitcoin boleh menuju ke kawasan ni dan sekiranya buat first contact dengan punya trendline, ada possible kita buat hit kawasan ni, dan trendline ni ada possible untuk drop bawah balik, untuk drop kawasan ni, dan loss position ni baru kita akan drop ke bawah ke 16. So ini adalah possible yang boleh berlaku, dan dia tidak menolak juga jangkaan price boleh berlaku sedikit lagi kenaikan untuk terus sampai ke kawasan dalam box ni. Tapi Zul mau jangkakan untuk dia drop ke bawah berdasarkan data ni, dan sekiranya kita nampak data ni di mana price di 1 hour, kita akan deletekan dulu yang ni untuk anda nampak clear untuk apa yang tu nak aku nak analisis kan, iaitu di mana kita nak tengok price ni high ini to high ini, at least ke kawasan ni, almost mana-mana kawasan ni attack kita punya middle. Kemudian apa kita nampak ni kat di RSI akan buat sama, iaitu RSI buat lower low. So seperti mana pergerakan di sini, sekiranya kita dapat point ini lebih kurang sama ni. So do expectation sama sebab apa? Kita nampak iaitu high sama high di overbought, tapi price kat sini consider equal lah lower low. So consider inilah movement yang lebih besar, iaitu pergerakan 5 move kita yang lebih besar, iaitu daripada ni 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So inilah potential price yang boleh berlaku, yang expectation kan untuk price ini buat reaction. So kalau kita akan tengokkan, kita boleh letak satu channel lagi, yang ini daripada high ini to low ini, dan kita boleh draw satu channel. So ini adalah potential kita punya consider. Ini adalah point 3, dan kita tengok point 4 dan juga point 5 kita di kawasan ni. So inilah potential yang price yang boleh berlaku dan movement, dan inilah yang dijangkakan. So overall kita tengok macam mana untuk perkara ni, adakah berlaku atau tidak. So untuk movement ini berlaku, first confirmation adalah kita nak tengok di 1 hour ni, iaitu pergerakan bearish divergence ni. So itulah untuk di 1 hour. So pun nanti akan delete dulu, nanti kita akan monitorkan untuk time by time. Mungkin kita akan tinggal kat sini je, dia akan tinggal kat sini untuk jangkakan kali ni, dan RSI dekat sini kita akan jangkakan. So sebab apa? Sebaik saja di RSI di 1 hour kita berada di overbought, stock overbought. So kini garisan purple cross kena kuning, kita panggil dead cross. So akan momentum untuk drop bawah tu tinggi sebab apa? Price dah buat dead cross, dan stock RSI pun berada di overbought. So momentum untuk drop itu tinggi, dan kita berada di kawasan resistance. So itulah possible berlaku, dan apakah pergerakan Bitcoin yang tu nak tengok, dan inilah betul mau jangkakan untuk pergerakan ini berlaku. So dia akan tinggalkan ini untuk di 1 hour. Di 4 hours kita boleh monitor juga sikit-sikit. So kali ni kita akan tengokkan di 4 hours. So adakah price 4 hours boleh lagi ikutkan kat sini. Sama juga kita ada yang ni di 4 hours segment, quarter segment pula. Signal yang sama, iaitu stock RSI dah overbought. RSI yes berada kawasan ni. Sebaik saja kita dapat dead cross kawasan ni, so jangkakan kita akan ada huge drop, dan kawasan ni nampak ni ada range melakukan kenaikan. So tidak menidakkan ataupun kita boleh nampak pergerakan Bitcoin boleh lagi naik at least ke kawasan mana-mana di kawasan ini sebelum dia dropping lagi. Ataupun mungkin kita nampak pergerakan ni adalah movement yang pertama. Kalau berlaku kenaikan ni,
sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan above ni, so jangkakan barulah kita drop itu nanti kita akan ada possible bounce balik untuk buat baru kita akan buat point baru, iaitu daripada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So itu yang Zul jangkakan. So mana-mana boleh berlaku. So still lagi macam kan, Zul still lagi believe kita akan ada another drop untuk bottom kita di round at least 14k untuk tahun ni. Sebab apa? Ramai yang menjangkakan antara 10k untuk bottom, dan even Zul sini pun ada menjangkakan untuk 10k, dan paling lowest kalau price jatuh ke kawasan 8k pun tidak mengejutkan Zul. Sebab apa? Price still lagi dalam bearish, dalam bearish market ataupun Fourier circle. First tahun pertama Bitcoin drop antara 80 ke 85%, 83% itu kita berada di around dalam kawasan 8k. So tidak mengejutkan Zul. Cumanya kita nak tengok dengan kejatuhan Omar, kalau kita macam juga kan, Omar dalam kawasan 14k ataupun ke dalam target kita iaitu dalam kawasan ni, Omar dalam 8k ni iaitu 43%. Kenapa, macam mana tu dapat 48% ni? So siapa yang follow tu lama dia akan tahu, iaitu tu dapat daripada total market cap, di mana total market cap ni memberi signal kita daripada yang ni dia akan potential untuk loss another 50%, 45% lagi ke kawasan 422. 422 ni ada level penting untuk total market, iaitu kawasan ni ikutkan Fibonacci. Kita untukkan trendline kita ada dah drop ni. So inilah point penting dan ataupun support penting untuk kuartal total market. So net drop loss position 733.5 ni, 735 bilion, kita akan net drop ke kawasan 400. So drop ini adalah menuju 45% drop. So 45% drop dalam total market equal half semua harga semasa ataupun harga untuk contoh di Bitcoin kita ada berapa? Bitcoin kita ada untuk Bitcoin saja. Untuk Bitcoin kita ada almost dalam volume market dia adalah 331, half daripada kawasan ni. Half kawasan ni meaning Bitcoin berjatuh dalam 50% lagi. So 50% ataupun 45% lagi alam menuju dalam kawasan almost dalam 8k. So macam kan, tidak menidakkan ini berlaku. Cuma kalau nak berlaku movement yang sehebat ini ataupun drop drastik ni, kita akan nampak movement yang macam ni lah. Kita nampak yang ni movement yang agak amat drastik ataupun movement yang seperti ini. So movement yang macam ni nak berlaku, dia perlu ada big event, dan big event itu perlu adakah another exchanger akan collapse. So jika kan untuk current time yang terbaik adalah jangan simpan dalam mana-mana exchanger anda punya coin, simpan dalam anda trust, dalam anda punya kata cool wallet. Macam tu dah buy Ledger. So even pun tu punya di dalam Discord channel pun dan kata geng-geng di YouTube channel pun ramai pun dah beli Ledger, dah simpan Ledger. So good. Sebab apa? Kita tahu next drop untuk Bitcoin ni dia tak drop saja-saja. Dia drop aku kata ada something new. So news itu macam kan, tu tak padu sangat fundamental, tu tak dapat expert, tapi macam lah ada rumor dulu, daripada dulu lagi sebelum masa Bitcoin buran ada rumor pasal USDT. So sekiranya ada something yang dengan USDT di peg, so ini kalau berlaku itu kita akan nampak huge drop, dan huge drop itu akan menyebabkan kita drop ke kawasan level tadi iaitu almost ke 10, dan kalau possible rezeki kita 8k. So itulah possible yang boleh berlaku. So itu tidak menidakkan, tapi kita cakapkan start 15-19-12. So dah 9 hari bulan, 15-19-12 ke 15-19-1 adalah masa yang genting untuk tu, iaitu masa untuk tunggu bottom. So ada dalam masa 2 point tu, tarikh tu 15-21 tu jangkakan kita akan ada event. So event apa kita tengok? Pertama kita tengokkan sama ada USD, kalau USDT yang melakukan defect. So meaning apa yang berlaku, kita akan ada huge drop, dan huge drop itu tak masalah, memang akan fear, tapi itulah good buy ataupun risk and reward kita berbaloi untuk long term, di mana dia follow kita punya Fourier circle iaitu 80-83% untuk drop ke dalam kita punya bottom. So itulah untuk Bitcoin. So untuk long term dan short term, so hopefully untuk short term currently kita tak perlu memikirkan tengok pada long term, tapi kita akan tengok lebih untuk short term, untuk confirmation tu inilah pergerakan yang Zul nak tengokkan, iaitu untuk di confirm ini. Kalau kita naik, sekiranya kita breakout putih ni, baru kita akan boleh price more naik ke atas, dan automatic pergerakan ni cancel, dan kita akan monitor another drop. Dan sekiranya price tu nak terus melakukan kenaikan, dia perlu at least break dulu level yang ni. So 17.6, 18.1, kita ada banyak level-level lagi penting. Dan untuk bullish mana, untuk pergerakan bullish di Bitcoin perlu breakout channel above ini, iaitu almost dalam kawasan 18 KT ini. Breakout ini barulah kita beli. Untuk breakout, kita nampak breakout ini, retest ini, barulah kita akan nampak pergerakan dalam more naik atas. So ini adalah hanya moment biasa saja, sebelum lagi bullish. Sebab tu cakap semua tu punya analisis untuk currently adalah more kepada jangkaan untuk drop ke bawah. So yes, untuk small time ada berlaku peningkatan, tapi untuk long term
Untuk current time dalam bearish market, more expected akan ada drop ke bawah. So itulah untuk di Bitcoin. So nanti tu akan pergi ke kena ada chart pula, kita akan pergi ke ruangan komen. So ruangan komen ada yang tanya pasal VRA 1 VET. Okey, tu kan tengok VRA. So VRA, Harmony One dan VeChain. So VET semua coin tu lah dalam termasuk tu punya coin untuk dalam coin tu punya good coin, good project coin. Tuan-tuan nanti tu akan tunjukkan. Alright, dalam kawasan ni. So pertama kali kita tengok Harmony One dulu. Okey, Harmony One. Dia Harmony One tak ada Harmony One. VRA VeChain. Okay. So Harmony One, kita akan Harmony One. So Harmony One currently di 4 hours, kita akan tengok price ini buat reaction di 0.1 di mana first target kita macam kan. Harmony One mana-mana dalam kawasan 95%, 98% adalah jangkaan tu punya bottom, tapi macam katakan disebabkan di Bitcoin dia masih lagi analysis ataupun dia punya jangkaan masih lagi akan ada drop at least ke kawasan 14k. So untuk di Harmony One ada possible drop. So drop sampai mana kat sini kita nampak satu channel di 4 hours, kita boleh draw yang ni. So ini adalah bearish divergence. So bearish divergence pula. Bearish pattern iaitu kita tengok falling channel. So falling channel ni untuk price drop kita boleh ambil, tak perlu ambil yang ni pun boleh, ambil yang ni boleh. So untuk kita akan ambil dua target, sama ada yang ini ke ini. So point of breaking ini, price menuju ke kosong tu align dengan tu target ada 98%, boleh sampai kawasan ni ataupun lagi small untuk tak agresif sangat pun daripada high ini to low ini. Price menuju ke kawasan 0.1. Ada apa 0.1 nanti kita akan cuba letakkan satu trend line dan kita akan cross check kat sini ada apa tak belakang ni 0.1. Kita tengok 0.01 ya. 0.01 ngam-ngam saja berada di kawasan ni. So ada sikit lagi. Ada sikit lagi kawasan kat sini, ada kawasan dia support, so ada potential boleh berlaku kat situ juga. So kita biarkan kat situ, tapi Zul mau targetkan between antara 0.01 ke 0.05 adalah dia punya possible bottom. Dan macam kan tu ada timeline antara 15 hari bulan 12 ke 15 hari bulan 1 tu akan monitor, dan sebaik saja lepas saja 15 hari bulan 12 15 bulan 1 sebab kita dapat data last, kita dapat data CPI dan kata last Fed meeting untuk tahun 2022 punya data, dan kita tengok dan sebaik selepas tu dia akan start di sini. So sekiranya Harmony One masa tu price dia berada di 0.01 dia akan start buy, dia akan kumpulkan Harmony One untuk dapatkan 10,000 coin, dan dapat 10,000 coin tu biarkan saja dalam dia punya Coinco wallet, dan dia akan next move ke coin-coin yang lain. So dia ada target untuk Harmony One ni Eli dapat 10,000 coin, kalau jatuh lagi bawah ni dia akan buy more lebih pada 10,000 coin. Tu current time tu current target, tu mau target untuk dapatkan 10,000 coin saja untuk di Harmony One. So inilah kawasannya, so inilah potential untuk Harmony One. So next kita akan tengokkan di VeChain. So VeChain VET. So VeChain kita akan tengokkan movement yang lebih sama, lebih kurang sama di kuartal Harmony One. Kita nampak pergerakan yang lebih kurang sama yang ni. Untuk short term ni kita tengokkan price movement kawasan ni, dan kita yang penting yang channel lebih besar ni kita tengah buat reaction dengan kawasan below ini. So kalau berlaku above ni, yes, baru kita boleh nampak sedikit kenaikan. Kalau berlaku sedikit bullish Bitcoin, kita boleh nampak kawasan ni sebelum drop. So apapun untuk yang currently kita akan tengok yang ada dalam kita punya channel ni adalah lebih kepada yang ni, point breaking low ni, point breaking ni, meaning sekian breakout bawah kita nampak price menuju ke kawasan 0.01, dan menunjukkan yang ini adalah lebih jauh lagi. VeChain ni lebih jauh. Apa 95% dia masih lagi kita berada 4.6. So untuk VeChain ni tu tak jangkakan dia boleh drop sampai ke 98. 98 ni menjagakan kalau possible kalau Bitcoin jatuh lah 8k macam tu tadi baru boleh jatuh 98. Tapi untuk VeChain jangkaan untuk Bitcoin 14k atau 14k tu jangkakan untuk VeChain at least berada 95%, dia 0.1 sen. So 1 sen pun dah harga yang terbaik untuk buy untuk collectkan tu punya 10,000 coin untuk di VeChain. So itulah untuk coin, dan kalau drop lagi below tu akan tambah lagi kata jumlah coin yang Zul nak holding. So kali Zul punya target lah 10,000 coin untuk VeChain. So satu lagi coin untuk komen ni di VeChain VRA. So VRA tadi kita tengokkan VRA consider masuk dalam good fundamental project tu. Yang ni ada Harmony One tadi, VeChain dan VRA. So VRA kita tengokkan VRA di 4 hours. So lebih kurang sama pergerakan lama yang jangkakan, iaitu yang ni kita ambil high ini. Nampak channel yes ada sikit boleh movement melakukan kenaikan, tapi movement ini akan menyebabkan kita ada 2 point sama juga macam ni, yang ni, ataupun kita boleh ambil lagi satu daripada point yang ni. So dua jangkaan ni boleh naik, so apapun dua jangkaan ni boleh berlaku, so apapun 95%, currently 95% kat mana, 95%
Untuk tahap kita dah pun sampai 95%. So currently price dah pun berada 95%. Iaitu antara yang ni tu akan tengok balik macam tak betul dia punya target 95% tu VRA. Betul-betul 95%. So 95% kita berada dah pun 9%. Dan 0.1 ini kita berada di kawasan kita punya target. So 95%. Nanti tu akan ubahkan ini. So inilah 95%. Dan 98% kita berada di kawasan ini, iaitu 3 sen ni. So apabila kita berada huge support ni, so jangkakan untuk 0.01 adalah kita punya possible bottom untuk VRA sekiranya next movement Bitcoin at least sedikit 14k. Kalau 14k kita jangkakan boleh berlaku kawasan ni, dan dijangkakan untuk first target untuk the bottom ataupun tu punya analisis kalau Bitcoin tu sampai at least 14k pun dah consider kita punya course sudah boleh bottom kalau sampai dalam timeline itu bulan 12 dan bulan 1. So inilah untuk di VRA tu targetkan dah pun berada dalam zone buy, iaitu 95% drop ke 98% drop. So price antara 0.04 ke 0.01 adalah good buy untuk long term. So tu tak buy lagi, tu tunggu timeline tadi mencakapkan Bitcoin sampai tarikh nanti lebih 15 satu baru Azul akan start buy, dan masa tu whatever price masa dalam kawasan ni Azul akan start buy DCA untuk dapatkan punya target coin dan Azul akan move ke next coin. So itulah untuk di VChain. So next coin apa lagi nak tengok? Boleh review DGB. So DGB USDT. So kan DGB USDT. Okay, ada je ni DGB USDT. So sebelum ni tu ada review kan. So kita akan update kan. Dia hanya update saja. So sebelum ni tu ada update kan pergerakan ni di daily di 4 hours. Kita tengok price tu cantik je movement ni. Lower low ni. So kalau nak tengok lebih ni kita boleh drop sikit ni. Kalau drop kan ni kita tengok movement. Sama juga kita ada channel ni. So tapi Zulmo nak tengok yang high ni lah. High ni lebih cantik. So sekiranya breakout ini kita menuju point breaking ni. Daripada high ini yang low, price target lah untuk falling channel, rising channel ni adalah bearish pattern. Bearish pattern di mana price tu menurut 0.03. 0.03 ada apa? 0.03 macam juga kat sebelum ni. Dia ada, macam sekejap, kita tengok balik. Okey, 0.03 adalah punya target untuk dia drop. Sebab apa? Kita dah drop harga bila-bila. Dah memang jatuh sangat-sangat dah. So untuk dia ni kita nampak possible movement. Kalau possible kita akan tengok, dia akan draw kan satu channel ataupun dia kat sini kita nampak possible dia akan buat wedge seperti wedge atau wedge nanti tu akan draw kan untuk short term. Yang ni low ini to low ini kita akan draw kan, kita nampak sikit. Ini adalah possible untuk pergerakan next. Tak nampak dia akan drop ke kawasan putih ni. Kita akan delete kawasan putih ni. So low ini kita ini adalah di daily. Kalau ikutkan kita kena pergi 4 hours. 4 hours kita akan dapatkan point yang lebih clear. So di 4 hours yang ini shadow ini to shadow yang ini. So yang ini adalah kita punya possible kita punya harga bottom untuk di DGB ini kawasan salah color. So yang ni kita akan lockkan yang ni. So inilah potential yang berlaku. So jangkakan price untuk movement sampai kawasan ni adalah sama ada dia akan drop kawasan ni dan melakukan dropping slowly dan melakukan bounce. So bounce ni kita tengok sekiranya kita dapat kawasan ni, kita nak tengok iaitu kita akan pergi ke daily, kemudian kita make sure pergerakan inilah pergerakan bullish di mana kita nak tengok lower low di price, kemudian RSI kita nak tengok price buat iaitu lower low, lower left ayat. So yang ni kita point ini kita dapat point yang ni. So point yang ini, point drop ini kita nak lower low dan RSI ni mestilah berada di kawasan RSI ni mestilah buat yang ini, iaitu kita tengok lower low dan higher low. So kita nampak bullish divergence. So kita dapat position ni, inilah tandanya kita ada possible untuk bottom di kata DGB. So align dengan cakapkan untuk kejatuhan ini Bitcoin perlu drop lagi ke bawah. So Bitcoin at least jatuh ke 14k masih lagi realistik untuk current time dalam bulan 12 dan bulan 1. So itulah untuk pergerakan DGB. So inilah more expected untuk drop ke kawasan Oman dalam 3 sen ataupun lebih tepatlah mana-mana kawasan Thailand putih bawah ini. So itulah untuk DGB. So next coin kita tengok lagi. Thank you untuk siapa yang support. Okay, nak tengok BNB. Dengan BNB must be ATM next bulan tahun 25. So BNB dan next bulan tahun jangkaan bulan 2025 sampai mana? So BNB. So BNB kita akan tengok di daily. So akan tengok movement tu. So di BNB kita ada satu trend line yang ni. Trend line yang aku draw sebelum ni dan break trend line ni baru kita akan naik. So kita akan tengokkan untuk di BNB currently buat pergerakan yang healthy dan kita ada major support. So inilah small saja. Ini adalah small support dan kita bounce juga. Kalau nak tengok support yang real ni support dia sebenarnya
dah draw tu lama dah ni, daripada low dan high itu kita support, dan price itu berjaya bertahan dalam kawasan support ni antara 270 ke 170. Tak apa pun tu jangkakan sekiranya another drop dari reaction, tu ada target at least ke kawasan ni almost 138, 140 ke 120. So inilah possible kalau Bitcoin drop, kawasan normal cakap kan tadi ke 14k ataupun possible bottom, another drop untuk Bitcoin, kita jangkakan price kawasan ni. Dan real support, maknanya real support untuk alis sekiranya apa-apa berlaku dalam BNB untuk pergerakan ni, suggestion untuk BNB maknanya dia boleh drop sampai $42, iaitu ialah real support yang betul-betul yang critical untuk BNB. Kalau price jatuh kawasan 42 ni, kalau drop lagi below, masa tu mungkin kita tengok ada something wrong yang berlaku dalam Binance. So tu tak katakan Binance boleh jadi apa-apa pun boleh berlaku dalam kali Celsius, FTX, kuartal 3 Voyager, apa lagi 3 error. So banyak berlaku tu. So kita tak berjangkakan BNB adalah satu exchanger yang paling terbesar dalam crypto market, dan sekiranya something berlaku dalam BNB, dia akan move price market. Dan masa tu kalau 8k pun tak mengejutkan kalau Bitcoin boleh jatuh 8k dengan apa yang sekiranya berlaku something dengan BNB. So sama ada BNB, USDT, so tetap pastikan tu tak power dengan fundamental, tapi be ready untuk huge event, dan event itulah yang akan push price kita punya bottom. Kalau tak ada berlaku, 17k, 15k adalah kita punya bottom, ataupun kita akan decidekan at least sebelah sampai last data CPI dan Fed meeting kita. So untuk adalah di BNB, so BNB untuk kali kita tengok kan adakah boleh drop lagi. So kat sini kita boleh draw satu channel. Tu nak draw satu channel maknanya low ini to low ini kita akan draw ke atas, kita tengok dapat good reaction tak daripada yang cantik kita ambil ni. So kita dapat reaction yang cantik dengan pergerakan ini. So yang ini sekiranya kita jangkakan untuk Bitcoin drop lagi, so yang ini possible drop, dan kita dah sampai kita resistance 338 berlaku rejection. So net rejection ataupun net event suggestion untuk technical lah mengatakan price akan drop, dan drop itu first dia akan drop ke 146. So inilah possible untuk the drop. Dan macam juga tadi kalau drop kawasan ni, so untuk BNB jangan terkejut kalau dia kalau terkejut kalau drop ke kawasan 42. Sebab apa? 42 adalah dia punya real support yang kalau drop itu adalah memang dan technical boleh berlaku dalam market. Cuma nak jatuh tu dia perlu something happen lah BNB. So suggestion menunjukkan boleh berlaku something dalam BNB. So menjadikan jangan simpan dalam mana-mana exchanger atau currently, make sure anda simpan dalam cool wallet coin anda. Sebab apa, currently masih hot lah mengenai FTX, dan next movement kita tahu lagi apa yang akan berlaku. So itulah untuk di BNB. So next buran BNB kalau berlaku ini, kita akan mencegahkan suara target at least 1.6 dalam 900 ataupun hampir 1k. Tu itu tak realistik dia kawasan 1k. Sebab apa, kat sini kita akan tengok tak ada lagi point yang penting high sebelum ni, dan high sebelum ni iaitu tahun 2001 2017 kan. 2017 punya all time high kat mana? 2017 yang ini. So ini adalah 2017. So kalau ikutkan nak ambil point dia trajectory lah, kita ambil daripada ni, high ini to high ini. So ini adalah trajectory untuk next bulan dia, untuk kata movement sekiranya berlaku tahun 2025. So inilah mana-mana hit kawasan ni. So dia ada targetkan possible yang ni kita boleh target 26 sampai kawasan ni, dan berlaku balik 4 year circle, kemudian berlaku bearish market balik 4 year circle. So itulah penjangkaan tu. So mana-mana pertama ni untuk price target ke atas kita ada Fibonacci 1.6, 2.6 sampailah 4.2, dan yang penting juga lah daripada Ottoman 2017, 2001, dan next target adalah mana-mana dalam kawasan trendline putih ni. Dan sekiranya berlaku masa tu kita akan exit short term market, dan kita akan ada berlaku show drop balik untuk cycle market. So itulah untuk di BNB. So next kan ada orang komen BNB nak tengok Litecoin dan juga apa tu Brace, BRIS, Brace. So itu kan tengok kan quarter first Litecoin, lihat LTC dan Brace, BRISE USDT ada di HUB. Okey ni tu nampak ni. So lagi tengok kan, okay, coin baru maknanya coin nampak kat di HUB, coin baru. So coin baru ni kalau ikutkan adakah di movement. So price sebelum ni release harga yang ni, harga opening, dan tengok price dah lost position. Kita tengok struggle untuk support dan breakout, resistance, breakout ke atas, support lost balik dan naik support. So
0.1 ni lah good support dia ataupun last support. So meaning currently price bermain below support ni. So untuk mengatakan price again perlu naik above balik. So price dah drop. So adakah ini macam kan ini coin yang aku kata amat, aku kata risiko, sebab apa price dah drop below support dan tak ada support. Consider inilah free fall. Free fall untuk yang ni kita tak tahu lagi sampai mana dia boleh drop lagi below ke bawah. So untuk drop ke bawah sebenarnya kita akan tengokkan satu trend line. Dia akan drawkan satu trend line, red trend line sebenarnya, low ini to low ini. So ini adalah red trend line. Red trend line ni apa maksud tu adalah sekiranya kita breakout yang ini kita ada possible net drop lagi bawah. Net drop sampai mana kita akan jangkakan sekiranya berlaku lagi drop yang ini. Right, daripada channel ni drop kita boleh jangkakan kita ambil the point yang ni. So point ni penting kita katakan to movement. So yang ni kita ambil yang ni. Kita daripada point major dia iaitu support kita yang ini. So movement adalah yang kawasan ni. So net drop adalah kawasan ni. Dan net drop kita jangka mana? Kita boleh drawkan satu trend line. Low ini to low ini. So ini adalah possible dia punya another drop dan target untuk dia drop lagi below. So mana-mana dari kawasan ini adalah dia punya net drop, terkini loss position yang ini. So itulah untuk di brush dan make sure anda invest duit yang anda sepatutkan boleh loss. Sebab apa projek macam ni adalah projek yang perlu kita kaji fundamental. Cara teknikal lah memang tak nampak bagus lah. Tak ada sebarang lagi momentum untuk naik ataupun untuk tarik investor. Unless dia ada fundamental yang strong, baru dia boleh tarik balik investor. So next sekarang kita akan pergi ke LTC. So LTC Litecoin. Litecoin LTC. So Litecoin lama juga tu tak tengok Litecoin ni. So Litecoin currently dia dah pun buat pergerakan bullish, dah pun breakout sebelum ni. Cumanya tu ada update dulu. Tu ada update bearish divergence, iaitu di mana kita buat higher high di price, higher low di price. Price tengah buat banyak movement. So pergerakan ni normal untuk berlaku walaupun ada similar reaction dan boleh berlaku bawah. Dan berlaku bawah itu dia akan trigger balik untuk price drop balik below dan masuk dalam channel. Dan masa tu kita akan perlu update channel baru yang ni. Channel ini kita perlu naikkan, kemudian naikkan dia dan kita nampak barulah ada movement yang lain untuk naik atas. So ada possible untuk yang ni adalah another drop, dan untuk di LTC pun dah bagi signal kita signal yang sama, ada bearish divergence. So bearish divergence adalah untuk price more drop ke bawah. So meaning dengan jangkaan tadi untuk yang ni kalau berlaku bound yang baru adalah at least kita bertahan 74, key level kita 96. So price boleh naik 96 sekiranya Bitcoin buat pergerakan yang di mana tu jaga kat tadi. Kalau Bitcoin boleh berlaku kenaikan dan 17.6, tu 76 akan push price push another altcoin untuk naik. Dan untuk LTC tak mengejutkan kalau berlaku naik 96, sebab apa 96 adalah real key level untuk dia naik atas. So kita key level 76, 96, berikat 96 ni barulah kita akan jangkakan ada bullish. Ada bullish macam mana, breakout, retest dulu kita boleh buy untuk more price naik atas. So itulah tapi untuk current time lebih kepada bearish. Untuk tak jangkakan kita akan berlaku huge pump. Kalau small pump saja boleh, sebab apa kita dah still lagi dalam first year bearish market. Kita ada tu lagi 23 dan 24. Seperti mana anda tahu 2023 adalah tahun yang paling genting dalam kita punya current ekonomi dunia, dan kita dah pun masa dalam recession. Tu kan more naik interest dan jangkakan price hanyalah buat sendu saja, atau price hanyalah sideways saja, tak berlaku barang kenaikan ataupun kejatuhan yang drastik. So Litecoin pun ada possible dia akan sideways, tak apalah. Masa tu macam baik saja Bitcoin lepas 15 bulan tu akan start DCA. Masa tu kita akan buy saja whatever price masa tu. Dan sebab apa kita tahu tahun 23-24 adalah tahun sideways yang lama. So tahun adalah untuk kita start DCA. So guys, rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So apa pun untuk cuti 3 hari ni, Jumaat, Sabtu, Ahad. So maknanya tu ada plan lain tapi plan tu tak jadi. So apa pun tu akan balik kampung. So dalam hari Sabtu dan hari Khamis, hari Sabtu besok hari Ahad tak ada quarter view, tak ada review. Lepas tu hari Isnin pun tak ada view, sebab apa hari Isnin nanti tu balik kerja, so tak ada view. So meaning tu akan updatekan di dalam Discord channel. So tu akan sharekan pagi-pagi, tu akan screenshot, tu akan buat list secara tulisan tu dalam Discord channel. So siapa-siapa yang dalam Discord channel, anda boleh tunggu tu punya list untuk hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Tu akan update dalam Discord channel. So dalam Discord channel ni macam mana anda nak join? Senang hanya anda punya klik tu punya button join tu. Klik Azul punya button join di YouTube, kemudian anda cari di membership, dan membership itu ada link untuk di dalam Discord channel. So itulah untuk Discord. Nanti tu akan updatekan tu punya Discord apa-apa saja price tu. Semalam tu ada update ni. So berlaku movement ni gagal. Sebelum ni movement tu dah pun berjaya banyak ikutkan yang ni. Kita ada update yang sebelum ini price dah drop, bukan yang ni, satu lagi dia akan drop balik. Okay, yang ini bukan.
Okey, yang ni kita drawkan daripada price bawah dan drop sampai hit pun bawah, kemudian kita fail. So tak masalah, itu technical analysis kita. Tapi berdasarkan yang ni kita still lagi ongoing. Price adalah hanya movement yang kuartal, walaupun ada kenaikan, tapi kenaikan itu bukanlah kenaikan yang strong untuk mengatakan terus bullish. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa lagi di Net Review. Assalamualaikum. Bye bye.